Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukur bin Dun 829657. Pada video ini saya akan membahaskan tentang Al-Kindi. Al-Kindi atau nama sebenarnya Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Imran bin Muhammad bin Al-Ash'as bin Qais Al-Kindi, lahir pada 801 Masihi dan meninggal pada 873 Masihi. Al-Kindi dilahirkan di Kufah, Iraq. Ayahnya Ishaq bin Al-Shahbah merupakan seorang gubernur Kufah pada zaman pemerintahan Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi dan Abu Ja'far Harun Al-Rashid. Pendidikan Al-Kindi. Pendidikan Al-Kindi bermula di Kufah. Beliau mempelajari Quran, tata bahasa Arab, kesastraan, ilmu matematik, fiqh dan teologi. Kemudian Al-Kindi berpindah ke Basrah yang mana merupakan pusat pengajian Islam. Kemudian Al-Kindi menetap di Baghdad, ibu kota kerajaan Abbasiyah yang menjadi pusat intelektual dan peradaban Islam. Karya-karya Al-Kindi. Karya Al-Kindi dalam bidang penulisan dikatakan berjumlah 275 buah menurut Khan Ali Mahdi. Jumlah ini merangkumi keseluruhan karya Al-Kindi yang terdiri dari buku-buku falsafah, fizik, teologi, logik, geografi, sejarah, astronomi, politik, peradaban dan lain-lain lagi. Falsafah Al-Kindi boleh dikatakan terbahagi kepada 4. Yang pertama, agama dan falsafah. Al-Kindi berusaha untuk menghubungkan antara agama dan falsafah. Beliau merupakan orang pertama yang mengatakan bahawa falsafah memiliki hubungan kuat dengan agama. Menurutnya, falsafah adalah pengetahuan yang benar dan Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi, dengan membawa perkara-perkara yang benar lagi meyakinkan. Oleh itu, tidak mungkin akan ada pertentangan kerana keduanya membawa perkara yang benar. Yang kedua, metafizik. Al-Kindi berpendapat Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului dengan wujud yang lain. Yang ketiga, falsafah rohani. Rohani atau jiwa merupakan unsur utama manusia yang mana disebut dalam Al-Quran dengan istilah ruh. Pemikiran Al-Kindi berkaitan ruh banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristotle, yang mana Aristotle mengklasifikasikan ruh sebagai bahan bukan material. Dan yang keempat, etika adalah satu cabang. Etika adalah satu cabang daripada cabang falsafah yang membicarakan tentang perilaku dan sikap manusia. Istilah etika berasal dari perkataan Yunani, yakni ethos, yang bermaksud tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, sikap dan cara fikir. Istilah ini telah digunakan oleh Aristotle dalam falsafah moral. Pengaruh falsafah Al-Kindi. Pengaruh falsafah Al-Kindi falsafah Al-Kindi dipengaruhi oleh pengaruh Yunani dan pengaruh kontemporari. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ma'abu. Di sini saya akan menerangkan tentang tokoh falsafah Islam yang terkenal, iaitu Imam Al-Farabi. Pengenalan. Golongan ulama mempunyai sumbangan signifikan dan sejarah perkembangan Islam. Golongan ini bukan sahaja memainkan peranan penting dalam usaha-usaha penyebaran Islam, malah turut bertanggungjawab memperbaharui semua lapisan masyarakat Islam. Islam pernah mengalami kecemerlangan dalam penguasaan filsafah. Bahkan sulit diingkari bahawa kemajuan filsafat di Eropah dewasa ini merupakan kelanjutan dari filsafat Islam. Ketika filsafat Islam dibicarakan, maka terbayang di sana hadir beberapa tokoh yang disebut sebagai filsuf Muslim. Antaranya adalah Imam Al-Farabi. Biografi Imam Al-Farabi. Nama penuh beliau ialah Abu Nasr Muhammad ibn Tarkhan ibn Awzalah Al-Farabi. Beliau dilahirkan di Wasij, iaitu di wilayah Transoxiana di negara Turkistan. Beliau dikatakan lahir pada tahun 257 Hijrah bersamaan 870 Masihi pada zaman pemerintahan kerajaan Samaniyah. Asas pendidikan yang telah beliau
dapati, menurut Subki 2019, Al-Farabi dikatakan mendapat pendidikan awal dari guru-guru persendirian selama ada beliau pergi belajar di rumah guru ataupun beliau belajar secara formal di masjid-masjid yang terdapat di Wasij. Beliau dicatatkan sebagai mempelajari ilmu-ilmu agama seperti fiqh, hadis, tafsir, Al-Quran dan juga bahasa Arab. Tetapi apabila meningkat dewasa, pendidikan ini dilanjutkan sebagai subjek-subjek yang lebih komprehensif seperti nahwu, kesusastraan, ilmu-ilmu keagamaan, terutama fiqh, tafsir dan ilmu hadis. Beliau merupakan seorang yang memiliki daya akal yang tinggi, pengetahuan yang meluas serta mahir dalam bidang ilmu agama. Oleh itu, beliau diangkat menjadi qadi di Wasij, tetapi pada akhirnya beliau berhenti menjadi qadi untuk mendalami ilmu-ilmu lain seperti ilmu falsafah. Imam Al-Farabi meninggal dunia di Damsyik pada tahun 339 Hijrah bersamaan 950 Masihi dalam usia menjangkau 80 tahun. Kerana sakit tua dan jenazahnya disemayamkan oleh Gubernur Halab Saif ad-Daulah Ali Abul Hasan Al-Hamadani bersama-sama para sahabatnya yang disemadikan di kota Damsyik. Guru falsafah kedua. Gelaran guru falsafah kedua dalam beberapa abad, baik dalam literatur barat maupun Islam, Aristoteles diakui sebagai guru pertama dan Imam Al-Farabi sebagai guru kedua. Dalam kenyataan beliau, kenyataan irfan tadi mengemukakan dua alasan kukuh. Yang pertama, menurut Ibrahim Makdur yang sangat intens meneliti pemikiran Al-Farabi, bahawa guru kedua diberikan kerana kemampuannya yang sangat menonjol dalam ilmu logika. Logika merupakan dasar fundamental dari semua cabang ilmu, dan gelaran guru pertama buat Aristoteles juga kerana keberhasilannya dalam menemukan logika formal. Yang kedua, Imam Al-Farabi adalah filosof terbesar setelah Aristoteles, dan ia adalah komentator pemikiran Aristoteles. Yang bagian dari logika digambarkan Al-Farabi sebagai ilmu tentang kaedah-kaedah. Antara sebab lain, Hammer mengatakan bahawa gelaran guru kedua diberikan kepada Imam Al-Farabi kerana beliau selaku ahli falsafah Islam kedua selepas Imam Al-Kindi. Kita tengok kepada sumbangan Imam Al-Farabi. Sumbangan Imam Al-Farabi mempunyai kontribusi yang bererti di bidang logika, matematik, kedokteran, muzik, falsafah, psikologi dan sosiologi. Antaranya logik, Al-Farabi adalah tokoh logik Muslim pertama yang mengembangkan logik non-Aristoteles. Yang kedua, dalam muzik dan sosiologi, Al-Farabi menulis buku mengenai sosiologi di masa-masa awal Islam dan sebuah buku mengenai muzik yang berjudul Kitab Musiqa. Yang ketiga, Al-Falsafah. Sekolah falsafah Al-Farabi menentang falsafah Plato dan Aristoteles dan tidak lagi membahas mengenai metafizika, akan tetapi lebih banyak membahas mengenai metodologi yang merupakan modernisasi ilmu falsafah. Yang keempat, dalam bidang ilmu fizik, Al-Farabi juga dikenali sebagai ilmuwan Islam pertama yang meneliti keberadaan ruang hampa dalam fizik Islam. Dalam pendidikan psikologi, risalah-risalah psikologi sosial dan kota percontohan karya Al-Farabi adalah termasuk karya-karya awal yang membahas mengenai psikologi sosial. Dia menyatakan bahawa individu yang berdiri sendiri tidak dapat mencapai seluruh kesempurnaan tanpa bantuan individu lain. Sekadar itu saja. Sekian, terima kasih.